Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali dalam kelas matematik tingkatan 1 bersama dengan Teacher Fiza. Hari ini kita akan masuk bab 7 ketaksamaan linear 7.1 ketaksamaan. Apa yang awak akan pelajari ialah pada akhir pembelajaran, murid akan dapat membanding nilai nombor, memerihalkan ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra dan membuat generalisasi tentang ketaksamaan yang berkaitan dengan sifat akas dan sifat transitif, songsangan terhadap penambahan dan pendaraban. Okey, apakah itu ketaksamaan? Ketaksamaan adalah perbandingan suatu nilai. Okey, kita lihat apakah simbol-simbol dalam ketaksamaan. Simbol ni kita biasa tengok. Apa maksud simbol ni? Simbol ni melibatkan perbandingan bagi nilai kurang daripada. So, simbol ini adalah untuk nilai kurang daripada. Kurang daripada. Alright. So, yang ini pula. Kalau ni kurang, yang kecil dekat depan maksud dia kurang. Yang ternganga ni maksudnya lebih daripada. Okey. So, lebih daripada. Jadi, apa pula maksud simbol yang ada garisan bawah ni pula? Ini bermaksud kurang atau sama dengan. Maka, yang ini maksudnya apa? Lebih atau sama dengan. Okey, masa bila kita nak pakai kurang atau lebih ni? Okey, simbol kurang daripada dan lebih daripada ini biasanya kita gunakan untuk suatu nilai yang jelas. Nilai nombor. Okey, maksudnya contoh 2, 3, itu maksud perbandingan suatu nilai yang jelas. 2 kurang daripada 3. 3 lebih daripada 2. Ini simbol dia. Tetapi kurang atau sama dengan kita guna biasakan pada nilai-nilai yang tidak jelas. Contoh dia, maksimum. Okay, had laju maksimum di highway ialah 110 km. Maksud maksimum di situ, maksimum bermaksud boleh kurang atau sama dengan 110. Okey, itu maksud nilai yang tidak jelas. Dia bagi awak had, suatu had. Okey? Okey, kita cuba lihat contoh di sini. Banding nilai nombor dan sifat ketaksamaan. Pada garis nombor, kita kena tahu sifat garis nombor. Semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Jadi dekat sini saya telah tandakan negatif 2, 1 dan 3. Okey, kita bandingkan antara negatif 2 dan 1. Apa kita nak bandingkan? Bagaimana kita nak bandingkan? Cara dia ialah negatif 2 kurang daripada 1. Okey, semakin ke kiri, semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar nilainya. Okey, jadi negatif 2 kurang daripada 1. 1, okey, 1 dengan 3 pula. 1 kurang daripada 3. Okey, betul. Negatif 2 kurang daripada 1. 1 kurang daripada 3. Jadi kita boleh wakilkan perbandingannya dalam bentuk begini. Okey, ini ialah perbandingan. Kalau saya kata perbandingan antara negatif 2 dan 1 sahaja. Okey, saya bagi negatif 2 dan 1 sahaja. Negatif 2 kurang daripada 1. Atau saya juga boleh tulis sebagai 1 lebih daripada negatif 2. Betul tak? Betul kan? Okay, kalau saya kata bandingkan antara 1 dan 3. 1 kurang daripada 3. Atau kita boleh juga tulis sebagai 3 lebih daripada 1. Semuanya mesti dibandingkan dari depan ke belakang.
Jadi, sifat ini iaitu negatif 2 kurang daripada 1 dan 1 lebih daripada 2, negatif 2, ini dikenali sebagai sifat akas. Sifat akas ketaksamaan, iaitu saling berbalik. Okey? 1 kurang daripada 3 bermaksud 3 lebih daripada 1. Ini maksud sifat akas. Okey, lagi satu sifat ketaksamaan ialah sifat transitif. Apa itu sifat transitif? Okey, kita lihat. Negatif 2 kurang daripada 1 dan kurang daripada 3. Okey, negatif 2 kurang daripada 1, 1 pula kurang daripada 3. Bermaksud sifat transitifnya, transitif ya, kita boleh simpulkan maka negatif 2 adalah kurang daripada 3. Itu maksud dia. Maksud negatif 2 juga adalah kurang daripada 3. Okey, itu maksud sifat transitif. Baik, kita tengok lagi sekali. Bandingkan antara negatif 7 dan negatif 4. Mari kita nak tulis. Negatif 7 kurang daripada negatif 4. Okey, ini betul. Kalau kita nak tulis. Negatif 4 lebih daripada negatif 7. Juga betul. Kalau saya suruh bandingkan negatif 4 dan negatif 2. Negatif 4, negatif 2. Macam mana kita nak tulis? Negatif 4 kurang daripada negatif 2. Atau kita juga boleh tulis sebagai negatif 2 lebih daripada negatif 4. Okey, ingat pada garis nombor, semakin ke kiri semakin kecil nilainya. Semakin ke kanan semakin besar nilainya. Okey, jelas ya bagaimana untuk menggunakan simbol kurang dan lebih. Jadi, daripada nilai tadi atau perbandingan tadi, kita boleh bandingkan antara 4 dan X pada garis nombor ni. Saya kata, kiri kecil, kanan besar. Jadi, bandingkan antara X dan 4. Kita boleh tulis sebagai apa? X lebih daripada 4. Bila dia nak bandingkan begini, ketaksamaan itu, pemboleh ubah itu kita letak di hadapan. Okey, jadi sekarang X dan 8. X kurang daripada 8. Macam mana kita nak tahu? Kerana di garis nombor, 8 ini berada di sebelah kanan. Maka dia lebih besar. Okey, so X ini kurang. Kecil kan? Alright. So, itu bagaimana kita menerbitkan ketaksamaan algebra berdasarkan suatu garis nombor. Antara 4 dan X, X lebih daripada 4. Yang ini ialah X kurang daripada 8. Baik, seterusnya ialah mewakilkan ketaksamaan algebra pada garis nombor. Okey, sekarang awak diberi satu ketaksamaan. Disuruh awak wakilkan pada satu garis nombor. Pertama sekali buatkan garis nombor dan senggat-senggat dia. Kemudian, awak tengok apakah nombor dia. Bagaimana kita nak tulis? Apa yang kita nak tulis di sini ialah, tengok, simbol dia ialah kurang ini, yang kecil ini, hala ke 3. Jadi, di hadapan ini kita tulis 3. Dan X berada di belakang. Tengok pada semula saya cakap, tajam pada simbol ini hala ke 3. Dekat 3 kan? Jadi, kita letak 3 dekat depan. Tengok tajam ni, tengok nombor 3 ni. Tajam hala ke 2. Negatif 2. Jadi, negatif 2 kita tulis dulu baru X. Okey, so, tengok bagaimana pula nombor dan huruf telah kita letakkan. Pemboleh ubah telah kita letak. Anak panahnya kita nak tulis macam mana pula? Anak panah mesti bermula daripada nombor tu. Okey, anak panah sebab ini ialah umpamakan kepala anak panah. Kepala anak panah. Anak panah awak akan pandang ke kanan. Okey. So, awak ada satu anak panah.
menghala ke kanan yang bermula daripada senggatan yang ini. Okey, awak dah nak panah, hala ke kanan. Dan di sini, buntutnya ini kita bermula dengan kosong. O, bulat, kosong. Okey, kalau simbolnya lebih daripada, kita halakan dia ke kanan dengan buntutnya ni adalah O begitu. O kosong. Okay. Kalau nombor 3, awak tengok X lebih atau sama dengan negatif 2. Ada simbol sama dengan dekat sini. Seperti saya kata, bucu tajam ini menghala ke negatif 2. Jadi negatif 2 dulu, baru X. Kemudian kita ada anak panah hala ke kanan dan simbol bulat. Tetapi di sini ada simbol sama dengan. Okey, simbol sama dengan. Bila ada sama dengan, maka kita kena penuhkan, hitamkan atau warnakan bulatan ini. Itu beza antara simbol lebih atau lebih dan sama dengan. Okey? Lebih daripada atau sama dengan ni. Beza dia ialah kepala kepada dia punya anak panah. Tengok contoh yang kedua. X kurang daripada 10. Awak tengok. Tajam ini menghala kepada X. Jadi kita tulis X dahulu di sini. Baru 10. Okey, kemudian anak panah hala ke belakang. Hala ke kiri. Jadi daripada sini pergi belakang. Anak panah di atas betul-betul senggatan 10 ialah tanda bulat kosong. Okey. Yang tajam bucu ini hala kepada X. Jadi X kita tulis dulu. Baru 1. Okey, kemudian anak panah hala ke belakang. Sebab ini ialah simbol kurang atau sama dengan, maka bulatan di sini ialah bulatan penuh berwarna. Okey, itu sahaja cara untuk mewakilkan ketaksamaan algebra pada garis nombor. Okey, sekarang cuba terbitkan satu ketaksamaan algebra berdasarkan rajah ini, garis nombor ni. Okey, dia ada tanda bulat kosong, hala ke kanan. Maksudnya simbol apa? Simbol lebih besar. Okey, hurufnya apa? Hurufnya ialah R. R lebih besar daripada 12. Okey? Sebab R ni berada di lebih depan kan? 12 dekat belakang. Jadi tajam ini mesti menghala ke 12. Atau awak tengok je simbol anak panah ni. Anak panah pandang ke kanan, maka dia lebih besar. So, awak tengok simbol ni. Simbol pandang belakang. Ini ialah bulatan penuh, maka dia ada sama dengan. So, B dekat sini kan. B dulu kita jumpa. So, B. Bawah bulatan ialah 3. Jadi 3. B kurang atau sama dengan 3. Tengok nombor 2. Okey, anak panah dia pandang ke belakang, maka dia simbol kurang. Ini ialah simbol bulatan kosong, maka tak ada sama dengan. So, Q kita jumpa dulu, baru Q. Dan simbolnya nombor ni ialah 2. Okey, seterusnya nombor 4, kita tengok anak panah pandang ke kanan, maksudnya lebih besar. Ada tanda bulatan penuh, maksudnya ada sama dengan. Hurufnya ialah C dan nombornya ialah 2. C lebih besar atau sama dengan 2. Okey? Baik, itu sahaja untuk hari ini. Pengenalan kepada ketaksamaan linear dan perwakilannya pada garis nombor, bagaimana untuk mewakilkan dan menerbitkan ketaksamaan jika diberi dalam bentuk garis nombor. Baik, sekian, terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa like and subscribe. Bye.